Dalam melahirkan lebih ramai PMKS halal yang dapat bersaing di peringkat antarabangsa, RM25 juta diperuntukkan kepada Halal Development Corporation untuk melaksanakan pelbagai program termasuk penjenamaan digital produk halal PMKS dan program peningkatan kebolehpasaran produk halal PMKS. Baik, bertemu kembali dalam Persona XY Belanjawan 2022. Bajet 2022 ataupun Belanjawan 2022. Ekonomi wanita. Anda terima kasih kerana masih setia bersama kami. Saya nak tanyakan lagi sekali kepada Datuk dan juga YM sendiri. Slogan, kalau dulu-dulu orang sebut, orang perempuan duduk rumah je lah, tak payah nak ke mana kan, duduk rumah dan sebagainya. Tapi zaman tu dah berlalu pergi. Kini wanita perlu keluar untuk mendapatkan ataupun mengubah ekonomi mereka sendiri tanpa mengharapkan daripada sesiapa. Mungkin dalam konsep ini, kalau kita dah tengok bajet 2022 dah peruntukan tertentu, ini masa untuk wanita rebutkan peluang. Dan tadi kita sebut tentang coaching ataupun latihan-latihan tertentu. Mungkin Datuk boleh khususkan latihan yang bagaimana perlu wanita ini dapatkan dan tak ada lagi isu, oh aku wanita aku tak perlu join dan sebagainya. Jangan kata aku wanita aku tak perlu join. Sebab dia wanita lah, maka dia selalu ingin meningkatkan kemahiran diri dia sendiri. Ya. Bagi kami di Yayasan Kepimpinan Wanita, kami ada 3 kaedah dalam konteks ini untuk kita memastikan bahawa wanita-wanita ini akan dilatih dan dibentuk untuk jadi pemimpin-pemimpin. Tadi saya nak pinjam perkataan Hafiz tadi kata coaching, mentoring. Ya. Itu salah satu daripada program kami. Okay. Dan di sini bukan saja kita buat yang selalu kita dengar mentor-mentee, sebab mentor-mentee selalunya satu-satu, yang one to one, right? Di Yayasan Kepimpinan Wanita kita telah pun melanjutkannya kepada konsep sponsorship dan protege. Jadi apa dia sponsorship dan protege ni? Ini bukan bermaksud bahawa seorang sponsor tu kena keluarkan duit dan sebagainya untuk protege dia, tidak. Di sini adalah di mana peranan-peranan sebagai sponsor tu dia telah akan memberi peluang kepada protege dia dari konteks pasaran kalau dia seorang usahawan, ya, dari konteks kalau ada peluang untuk menjadi ahli lembaga pengarah ataupun untuk meningkatkan kemahiran dia ataupun nak ditonjolkan sebagai pemimpin di organisasi lain, dilantik sebagai pengarah urusan ke, sebagai CEO ke di organisasi lain. So yang ini yang dikatakan peranan seorang sponsor. Yang protege ni yang dulu kita panggil mentee, ya, dia akan dibimbing oleh sponsor ni selama 10 bulan dalam program kami. Dan pada akhir 10 bulan itu kita akan dapat saksikan insya-Allah bahawa protege ini telah pun, kalau usahawan telah pun dapat memasuki pasaran-pasaran baru. Kalau dia seorang protege daripada GLC dan sebagainya, dia telah pun dapat meningkatkan dia punya, dapat promotion lah kata orang dalam kerjaya dia dan dapat ditingkatkan kepada satu tahap yang lebih tinggi sebelum dia masuk dalam program. Yang ini yang kaedah yang kata coaching dan juga mentor dan juga sponsor. Yang kedua adalah kepimpinan, latihan-latihan kepimpinan, menjurus kepada kepimpinan. Tadi saya telah pun membincangkan bahawa kepimpinan itu kita juga mengisikan dalam kemahiran mereka itu kemahiran digital. Itu mustahak. Ini yang kita kata kita mempersiap sediakan mereka untuk menjadi pemimpin future ready. Ingat ya Hafiz, seorang pemimpin itu tidak akan dipanggil pemimpin kalau dia tidak 10 langkah ke hadapan. Yeah. Dia kena 10 langkah ke hadapan barulah dia jadi pemimpin. Dan dengan itu maka kena diisikan tadi macam kata Tengku tadi, ilmu. Dadanya dipenuhkan ilmu dengan pengetahuan dengan pelbagai jenis dan bentuk ekosistem yang mereka perlu bersedia untuk menjadi sebagai seorang pemimpin. Right? So yang itu yang kaedah yang kedua kita lakukan. Dan kaedah yang ketiga adalah di mana keusahawanan dan kepimpinan itu disatukan dalam satu program untuk pemimpin muda. Untuk pemimpin muda. Mereka kena disiap sediakan untuk mereka merebut peluang post-COVID ni nanti. Sebab 2022, 2023 post-COVID. Masih lagi ada. Dan kita akan lihat perniagaan yang berlainan di luar sana.
Dulu-dulu pernah ke masa Hafiz dan juga Ira pernah diingat ke pasal e-hailing business? Tak tahu kan? Tak terfikir pun masa terfikir kan? So dalam 2023 pelbagai perniagaan jenis baru yang berdasarkan IT akan juga dapat diwujudkan. Saya dapat saksikan kalau diizinkan yang saya panggil future ready retail sector ataupun sektor runcit. Kita dapatkan di sini bahawa yang pertama sekali pelanggan itu mustahak. It's about all customer first. Apa yang diperlukan oleh pelanggan-pelanggan itu, peruncit itu daya pemikiran dia lain dah. Alright? Dan juga kita dapat lihat bahawa dari konteks ini adalah di mana the fast get furious. Yang laju akan lebih laju lagi dalam peruncitan. Oleh kerana disebabkan pendigitalan. Right? So yang ini mustahak kita perhatikan. Kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Bagaimana kita punya kompetitor kita ataupun pesaing-pesaing kita telah melakukan perkara-perkara yang luar biasa yang memerlukan kita bertukar dan mentransformasikan cara kita berniaga. Ini bukan lagi soft warning ni Zahira, ini memang warning untuk usahawan, bukan saja wanita sebenarnya tapi untuk semua. Semua menyeluruh sebenarnya. Dan kalau tadi Yayasan Kepimpinan juga ada melakukan bimbingan kepada usahawan-usahawan wanita untuk mereka terus menjadi future ready. Dan melalui MEEDC juga kita difahamkan ianya akan diteruskan program SME to IPO yang mana akan membawa syarikat-syarikat wanita ini untuk menjadi tersenarai di bursa saham. Jadi bagaimana dengan proses untuk membimbing wanita-wanita ini agar mereka dapat meningkatkan ekonomi mereka melalui perniagaan dan seterusnya menjadi lebih tinggi? Alhamdulillah. Di MEDC, Datuk, kami dah mula bergerak untuk dari segi pembangunan keusahawanan daripada tahun lepas. Di masa pandemik tu, kami duduk rumah je. Tapi we are Google every time. Dan MDC berjaya mengumpulkan ramai pemimpin-pemimpin usahawan dan kita target 222 parlimen. Dan di negeri Perak kita ada duta dan di setiap negeri itu ada pemimpin-pemimpin yang kita berikan amanah untuk mereka sebagai ketua pengarah di setiap wilayah. Mereka ni akan mencari atau jelajah mencari usahawan-usahawan yang perlu dibimbing. Jadi ianya dah bergerak daripada tahun lepas, bulan 12 hingga kini. Dan kita ada fasa 1, fasa 2, fasa 3, fasa 4. Dan proses yang pertama adalah kita beri kesedaran. Mindset. Mindset itu penting. Di mana kita tak nak lagi, kita cuba ubah fikiran mereka supaya jangan berniaga secara diri. Perniagaan mesti ada high growth. Perniagaan mesti ada level yang meningkat dan meningkat. Jadi kita nak ubah mindset mereka, enterprising mindset, upgrade to Sdn Bhd. Dan dari Sdn Bhd kita upgrade to Berhad. That's why tadi kata accelerator SME to IPO. Jadi fasa 1, fasa 2 kita dah lalui, fasa 3 kita dah lalui dan alhamdulillah pemimpin-pemimpin yang kita asah, kita bimbing daripada jawatan yang kita beri, amanah yang kita beri, dari situ kita berikan dorongan supaya mereka dapat membimbing usahawan. Dan kami pilih, Datuk, usahawan pemimpin-pemimpin di kalangan usahawan supaya mereka ni senang nak bercerita. Cerita tentang jatuh bangun dalam usahawan, macam mana dia nak naik balik. Benda ni, the circle community yang kita bina dalam MEDC, itu dia. MEDC membina komuniti usahawan di kalangan usahawan. Jadi alhamdulillah NGO yang saya bawa ni adalah NGO yang betul-betul saya fokus sebab ia dekat dengan saya. Saya sendiri adalah usahawan. Dan saya nak usahawan kita ni intelligent. Ubah cara pemikiran mereka dan alhamdulillah kita buat pembentangan, pelaksanaan dan kehasilan. Dan hari ini alhamdulillah kita ada 50 syarikat Sdn Bhd. Yang kita bimbing mereka, yang kita yang pantau mereka sampai kita nak ke puncak the exit plan. Maknanya mereka semua adalah wanita. 50 syarikat ni adalah campur. Jadi daripada 50 tu agaknya berapa persen wanita dan juga lelaki mungkin?
wanita dalam 20%. 20%. Ya. Okey. Kita Jadi mungkin mana boleh perlu gandakan ditingkatkan lagi lah. Ya, Boleh. Peratusan Mungkin salah tersebut. seorangnya saya, Hafiz. Mungkin kita tidak tahu, Zahira mungkin buka perniagaan sendiri dan saya boleh menumpang kepada kejayaan nanti. Yes, untuk kita tukar konsep ceritakan. exponential. Betul. Speed. Jadi Ya. pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan outlet itu Okey. speed. Aha. Kita kena Baik. speed tu. Kita nak berehat sekali lagi untuk Boleh. belum kita membawa kepada rumusan perbelanjaan kali ini. Tapi kita nak banyak lagi persoalan untuk kita tanyakan kepada Datuk dan juga YM. Kita berehat sekali lagi. Jangan ke mana-mana, terus berada di tempat duduk anda. Kembali selepas ini dalam Pesona SY. Serasi di hati.